Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Cikgu Yasmin di sini. Hari ini kita akan sambung dengan 1.3 percanggahan fizikal. Sebelum ni kamu dah belajar dah analisis fungsi. So hari ini kita akan sambung dengan percanggahan fizikal. Apa itu percanggahan fizikal? Sebelum tu standard pembelajaran kita ialah 1.3.1 mengenal pasti dan menganalisis percanggahan fizikal. Kita kena kenal pasti dan analisis percanggahan fizikal tersebut. Percanggahan fizikal pada sesuatu produk. Apa itu percanggahan fizikal? Itu keadaan yang berlawanan dalam satu objek. Apa dia keadaan berlawanan? Iaitu parameter saiz. Contohnya macam meja ni. Parameter saiz meja iaitu meja besar berlawanan dengan meja kecil. Itu parameter yang berbeza lah. Sebenarnya terdapat 4 kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan ni. Tapi untuk kamu di tingkatan 2 kamu hanya belajar 2 kaedah pemisahan saja, iaitu pemisahan ruang dan pemisahan masa. Kita tengok percanggahan fizikal pada meja ni. Parameter. Maknanya parameter ni apa dia yang kita nak lihat, kita nak uji, kita nak ukur. Saiz. Percanggahan fizikal pada meja ni ada besar. Meja yang besar, meja kecil. Beban, berat, ringan. Ketinggian, tinggi, rendah. Maknanya banyak parameter kita boleh lihat di situ. Kita boleh ukur kat situ. Dah latihan ni pun kamu dah buat dah. Kamu dah beri satu contoh percanggahan fizikal. Kamu bagi contoh je. Contoh kemah ke payung ke, kan? Jadi kita teruskan dengan penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Kita nak selesaikan masalah inventif ni secara pemisahan. Mari kita tengok apa dia pemisahan ni. Kaedah pemisahan ni ada 2. Bila kamu dah analisis, kamu akan tahu lah. Masalah inventif ni adalah pemisahan apa. 2 kaedah pemisahan iaitu pemisahan ruang dan pemisahan masa. Apa pemisahan ruang ni? Percanggahan fizikal produk tu ataupun objek yang berlaku pada masa yang sama. Right now. Maknanya pada masa yang sama. Kalau pemisahan masa, percanggahan fizikal tu berlaku pada masa yang lain. Later. Pada masa yang lain. Itu perbezaan pemisahan ruang dan pemisahan masa. Kita lihat kat sini pula. Ini ialah contoh jadual analisis. Analisis ni kamu boleh buat setelah kamu pilih objek ataupun produk lah. Kamu pilih objek apa yang kamu nak buat analisis. Pertama contohnya di sini. Kerusi. Percanggahan fizikal dia. Kerusi ada kerusi tinggi dan rendah. Tinggi dan rendah. Contoh situasi dia. Kamu kena fikirkan. Kerusi perlu tinggi untuk murid yang tinggi. Dan kerusi pula perlu rendah untuk murid yang rendah. Betul tak? Dalam kelas kita ada murid tinggi, ada murid rendah. Betul? Jadi, kita kena tanya soalan. Untuk kita menentukan kaedah pemisahan apa ni yang sesuai ni. Sebenarnya dia, situasi ni, percanggahan ni dia adalah kaedah pemisahan apa. Jadi, kita kena tanya. Adakah kerusi perlu tinggi? Dan adakah kerusi perlu rendah pada masa yang sama? Jawapannya
Ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian di dalam kelas. Semua murid dia nak belajar pada masa yang sama, betul? Okay. Jadi, macam yang cikgu dah bagi tahu tadi, kalau berlaku pada masa yang sama, right now, ialah jenis kaedah pemisahan ruang. Okay. Contoh objek yang kedua, kemah. Okay. Kamu pernah pergi kemah kan? Okay. Kemah. Pencanggahan fizikal di situ besar melawan kecil. Apa yang besar yang kecil? Okay. Kemah perlu besar semasa digunakan, betul? Kita nak guna, kita kena buka kemah kan jadi besar. Okay. Dan perlu kecil untuk disimpan. Okey. Soalan. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak. Sebab kita nak besar masa tu saja. Dan kemudian baru kita nak kecil bila kita nak simpan. Maknanya dia bukan berlaku serentak pada masa tu. Jadi bila tak berlaku serentak, kan? Jadi kaedah pemisahannya ialah kaedah pemisahan masa. Faham? Okey. Cikgu bagi contoh kat sini. Bolehkah kamu beri contoh kaedah pemisahan produk ni? Kamu nampak kan? Ada air panas dalam pipa kap. Okey, bolehkah kamu beri contoh kaedah pemisahan? Fikirkan. Ini ialah contoh analisis untuk cawan kertas tersebut. Okey, contoh analisis untuk cawan kertas. Okey, cawan kertas. Okey, cawan kertas. Contoh objek cawan kertas. Percanggahan fizikal. Okey. Dalam cawan kertas tu ada air panas, kan? Nampak kan berasap tadi kan? Okey. Percanggahan fizikal di situ kita nak panas di dalam, tetapi lawannya sejuk di luar cawan. Betul? Kenapa panas lawan dengan sejuk? Okey. Contoh situasi dia. Air di dalam cawan perlu panas, dan di luar cawan perlu sejuk supaya mudah dipegang. Betul? Kamu nak pegang tapi kamu nak minum air itu panas. Kamu tak nak air itu sejuk. Kamu nak masih panas. Okey? Jadi bila ada percanggahan fizikal di situ, tanyalah soalan. Adakah cawan perlu panas dan sejuk pada masa yang sama? Kamu nak minum masa tu kan? Okey, jadi jawapannya ya, kerana air perlu diminum ketika masih panas. Bila percanggahan tu berlaku pada masa yang sama, maka kaedah pemisahan ialah kaedah pemisahan. Ya, betul, kaedah pemisahan ruang. Okey? Dah faham dah? Okey. Sekarang untuk TP4, menganalisis percanggahan fizikal pemisahan ruang dan masa. Dua nah, ruang dan masa. Okey. Yang ni TP yang akan ditaksir ialah TP4. TP4. Okey. Tugasan kamu yang kamu kena selesaikan. Okey, nyatakan 3 jenis produk ataupun objek di pasaran selain daripada contoh yang cikgu dah beri tadi, yang mempunyai percanggahan fizikal dan kaedah pemisahan yang berbeza. Cikgu nak 3 objek yang mempunyai percanggahan fizikal dan kaedah pemisahan yang berbeza. Okey, maknanya dia ada kaedah pemisahan ruang ataupun masa dalam 3 produk tu. Okey. Cadangannya kamu perlu mencari dan mengumpul maklumat produk melalui internet untuk membantu tugasan kamu. Okey, di sini
Cikgu bagi contoh jadual analisis yang kamu boleh buat. Jadual analisis untuk cawangan kertas tadi. Dan kamu boleh buat untuk 3 objek. Cikgu nak 3 objek yang mempunyai pencanggahan fizikal, contoh situasi, soalan penentuan macam ni dan jenis kaedah pemisahan. Kaedah pemisahan yang berbeza. Ikutlah kamu nak buat 3 objek tu sama ada pemisahan ruang, pemisahan masa, pemisahan ruang, tak kisah. Janji 3 objek. Okey? Kamu dah faham? Okey, sekarang ni tugasan dijawab di dalam buku latihan RBT kamu. Okey? Kamu jawab, kamu buat jadual ni dalam buku latihan RBT kamu. Okey, kamu snap gambar tugasan yang dah selesai dan kamu send dalam grup dan nyatakan nama kamu. Cikgu akan cek. Okey, cikgu akan cek. Jangan bimbang, cikgu akan cek. Dan sebab apa? Bila kamu dah selesai dan jawapan kamu betul, kamu faham, maknanya kamu dah faham, barulah kamu boleh dapat TP4. Okey? Sekian. Okey, untuk hari ini, cikgu harap kalau ada sebarang masalah, kamu boleh hubungi cikgu dalam Telegram ataupun WhatsApp cikgu. Okey? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.